Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Al-Yaqut An-Nafis yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya masraful udhiyah. Masraful udhiyah katanya yajibut tasadduqu بجميع الأضحية المنذورة ونحوها ويجزئ نيء غير تافه من لحم المتطوع بها ولا يصح بيع شيء منها. Sikit lagi tinggal. Katanya saluran al-udhiyah. Maksudnya setelah daripada kita melakukan ibadat korban, di manakah hak yang perlu kita kena salurkan ibadat korban kita itu. Katanya yajibut tasadduqu bi jami'il udhiyati al-manzurati wa nahwiha. Wajib bersedekah dengan sekalian al-udhiyatil manzurah, korban hak yang dinazarkan. Korban hak yang wajib kerana bernazar, wajib kena bersedekah kesemuanya. Termasuklah dagingnya, kulitnya, tanduk dia, kuku dia, bulu dia, semuanya wajib kena sedekahkan. Tidak boleh orang yang melakukan ibadat korban wajib mengambil sedikit pun daripada ibadat korban ataupun binatang korban wajib dia. Tu maksud yajibut tasadduqu bi jami'il udhiyatil manzurati wa nahwiha. Wajib bersedekah dengan sekalian al-udhiyah, sekalian binatang korban, al-manzurati hak yang dinazar, wa nahwiha dan seumpama hak al-manzurah. Hak yang seumpama al-manzurah ni adalah binatang korban hak yang wajib dengan dia jadikan. Dia kata ini adalah korbanku. Jadi wajib dia kena sedekah kesemuanya. Seterusnya wa yujzi'u nayyun ghairu tafihin min lahmil mutatawwa'i biha. Manakala korban sunat pula memadai hak yang mentah, hak yang bukanlah yang hak yang lekeh lah. Maksudnya hak yang mentah, hak yang boleh, yang sudah dinamakan sebagai sedekah, orang panggil sedekah dah, daripada daging korban hak yang sunat. Kalau korban yang sunat mesti dia sedekah dalam keadaan mentah walaupun sedikit. Jadi kesimpulan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesimpulan. Kita ada korban wajib dan kita ada korban sunat. Jadi pada muqaddimah tadi kita cover dah benda ni secara ringkas. Korban wajib kita kena sedekah semua sekali. Sedikit pun tidak boleh kita ambil. Sehingga kulit, bulu, semuanya kita kena sedekah belaka. Manakala korban sunat, wajib kita kena sedekah kadar yang dinamakan sedekah.
Sebab itulah dikata nayyi'un ghairu tafihin. Tetapi kadar yang kita sedekah saat itu mesti dalam keadaan mentoh. Nayyi' ni mesti kena mentoh. Tidak boleh kita sedekah yang telah dimasak. Jadi kalau kita buat korban sunat, kalau kita nak masak, kita nak jamu, kita tak memada kita bagi kepada orang daging yang telah dimasak. Mesti kita kena sedekah masih lagi mentoh. Itu kita kena faham. Orang yang ingin melakukan ibadat korban mesti kena jelas masalah ni. Sebab masyarakat kita ni alhamdulillah antara masyarakat yang cukup pemurah. Masyarakat kita antara masyarakat yang cukup pemurah. Dan pemurahnya, sifat pemurah rakyat Malaysia ni memang diakui oleh dunia Islam. Rakyat Palestin ke, rakyat Syria ke, rakyat Sudan ke, rakyat Yaman ke, mengetahui antara negara rakyat yang banyak menyumbang kepada negara mereka adalah rakyat Malaysia. Dan orang kita ni apabila buat korban, dia akan masak. Lepas tu dia pun majak orang makan rumah, jamu. Baik. Sedangkan dia kena tahu apabila dia buat korban sunat, di sana ada perkara yang wajib dia mesti kena buat. Antara perkara yang wajib yang mesti dia kena buat adalah sedekah yang mentoh. Tak boleh sedekah yang telah dimasak. Kalau sedekah yang telah dimasak maka tidak memadai. Wajib dia kena sedekah yang masih lagi mentoh. Okey. Hak ni yang perlu dia kena faham. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, dia hak yang lebih daripada kadar hak yang dia sedekah saat ni tu. Katakanlah kalau kata dia boleh semua sekali tulang sekali dengan daging dalam 15 kilo. Tulang sekali dengan daging katakanlah dalam 15 kilo. 15 kilo tu banyak dah. Nombor besar dah 15 kilo. Contoh je 15 kilo. Sebab dia daging korban ni tidak sama dengan daging biasa. Daging korban ni 60-70 sekilo daging korban. Kalau you boleh 10 ekor, 10 kilo daging tu, kalau 60 hia sekilo, jadi bermakna 600 hia dah. Lepas tu tulang pula. Jadi maksudnya lebih dah harga tu. Kalau boleh 10 kilo daging tu memang banyak sangat dah. Dengan kalau satu bahagian 650, 600. Jadi katakanlah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh 15 kilo. Lepas tu dia sedekah setengah kilo, daging sikit, tulang sikit. Lepas tu hak lebih daripada tu 14 kilo setengah lagi, dia boleh 15 kilo kan? Dia sedekah setengah kilo, hak lebih daripada setengah kilo saat ni tu, dia pun buat makan. Tak ada masalah dah. Hak yang wajib hanya sedekah kadar yang dinamakan sedekah. Nayyi ghairu tafi, jangan terlalu sedikit. Hak yang orang pun tengok tak lalu. Maksudnya orang tidak berkehendak kepada benda hak yang terlalu sedikit. Mesti kena kadar hak yang dinamakan sedekah. Kita kata contoh setengah kilo lah. Maka hak lebih daripada tu boleh kita makan. Lama mana pun. Anda sebut 2-3 kali masalah ni adalah kerana di sana masih lagi ada dalam pandangan masyarakat kita bahawasanya daging korban tidak boleh makan lebih daripada 3 hari. Hak tu sebenarnya tidak betul. Memang pada awal Islam Rasul larang. Rasul larang simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Tapi larangan tersebut adalah larangan bersebab. Kerana ketika itu orang pedalaman mari. Jadi kalau pakat disimpan daging korban, maka tidak akan dapat kepada orang yang mari. Maka Rasul larang untuk makan lebih daripada 3 hari. Untuk ra'i kepada puak-puak dafah ataupun puak yang mari daripada pendalaman saat ni tu. Manakala lepas daripada itu Rasul mengizinkan mu nak fakulu wa tasaddaqu wa dakhiru, kata Rasul. Mu makanlah, mu sipanglah, mu sedekahlah. Jadi kalau kita nak makan lama mana pun tidak menjadi masalah. Tapi syarat korban sunat dan setelah daripada dia bersedekah kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya katanya wala yasihu bai'u syai'in minha. Tidak sah jual sedikit pun daripadanya. Daging korban tidak sah jual. Orang yang melaksanakan ibadat korban tidak sah dia jual. Tak sah dia jual. Dan kalau dia jual, maka hukum dia adalah haram. Kalau dijual, tidak dibolehkan. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sesiapa yang menjual daging binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Jual daging binatang korban menyebabkan korban dia tidak jadi. Itu maksud daripada hadis fala udhiyatalah. Maksudnya tidak ada mana pahala korban sebab dia jual. Walaupun jual kulit. Begitu yang disebut oleh Rasulullah. Sebab itulah kata ulama tidak sah
jual sesuatu. Dia tak kata daging, sesuatu. Sesuatu ni dia merangkumi. Daging ke, kulit ke, juzuk-juzuk binatang korban tidak boleh jual. Okey, boleh faham? Nak beri ke orang kena sedekah, ia tidak boleh melalui jual beli, tak boleh. Sebab tu dah daging korban bukan setakat tidak boleh jual, bahkan tidak boleh dijadikan ia sebagai pengupah. Ini benda yang penting, yang perlu kita kena tahu. Tidak boleh dijadikan dia sebagai pengupah. Sebab Rasulullah larang. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada aku alla u'tiyal jazar minha syai'ah. Rasul memerintah kepada aku bahawa tidak aku memberi kepada penyembelih orang yang cara sedikit pun dari korban. Wa nahnu nu'tihi min indina. Dan kami beri apa yang ada di sisi kami kepada orang yang lapah dan orang yang benda yang sembelih. Maksudnya bagi daripada benda yang lain. Baik. Jadi itu kita kena ingat. Sehingga bukan setakat jual tak boleh, jadikan pengupah tidak boleh. Jadikan pengupah kepada orang meleh, jadikan pengupah kepada orang lapah tak boleh. Okey, boleh faham? Jadi orang tu mari sembelih. Orang tu mari lapah. Jadi kita pun bagi 8 topok. Lepas satu topok lagi adalah untuk kita beri kepada orang lapah dan orang meleh. Atas kerana dia lapah, atas kerana dia meleh. Dia beri kepada orang meleh, orang lapah atas kerana perbuatan dia saat itu. Kalau bukan perbuatan dia, kita takkan bagi. Okey, boleh faham? Tu dipanggil benda upah. Okey, boleh faham? Tu dipanggil upah. Mari kita mari gotong royong. Lepas tu kita bagi sedekah. Sedekah kan benda kerana demo buat. Kalau demo buat aku tak wi, demo nak buat aku tak wi. Tu dipanggil benda, panggil upah. Kadang-kadang orang kita saat ni tu nak cari helah. Hak tu tidak dibolehkan kalau nak cari helah. Benda hak yang tidak boleh tetap tidak boleh. Sebab itulah kalau nak bagi juga kepada orang lapah ke, orang meleh ke, adalah dengan cara buat sebagaimana hak yang Sayyidina Ali buat. Sayyidina Ali kata, wa nahnu nu'tihi min indina. Maksudnya kita bagi upah dulu kepada benda lain. Kita bagi upah benda lain. Lepas daripada kita bagi upah kepada penyembelih benda lain, bagi duit ke, bagi kain plekat ke, ini sebagai upah, dia buat kerja. Lepas daripada tu, barulah kita bagi daging tersebut, sedekah ataupun hadiah kepada dia. Tapi bukan atas nama upah. Kita bagi hadiah. Sebab upah kita widah. Kita boleh faham. Tapi kalau kita kata, aku sedekah kamu aku hadiah kamu tapi hadiah sebab mu mari buat kerja. Sedekah sebab mu mari buat kerja. Kalau mu tak mari buat kerja, aku nak sedekah kamu. Hal tu daripada makna upah. Maksudnya kita bagi kerana benda, kerana dia buat. Okey, boleh faham? Kerana benda, kerana perbuatan dia. Kita bagi sesuatu bertentangan dengan benda, dengan usaha dia. Okey, boleh faham kan? Jadi sebaik-baiknya adalah kita buat sebagaimana hak yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Bagi upah dulu kepada orang lain. Macam hak yang kita buat, kita bagi duit. Kita nak buat, tahun ni kita nak buat mana? Orang hak yang cara tu kita bagi duit. Bagi duit mungkin kita bagi 10 riyal, 20 riyal. Kita tengok lah. Kalau hak jadi lambat buat kerja, kita bagi 10 riyal. Takkan hak yang lambat buat kerja kita nak bagi 50. Faham? Kita tengok kepada pekerjaan dia. Orang beleh dah. Siap baru mari dia nak tolong siang. Takkan nak sama dengan orang hak start daripada perebuah lembu lagi. Maksudnya kita bagi sesuai dengan pekerjaan dia. Begitu upah. Okey. Lepas tu kita bagi daging pula. Daging atas dasar dia sedekah ataupun hadiah. Itu tidak menjadi masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah menjual sesuatu daripada korban. Selagi hak yang banyak ataupun hak yang bukan banyak, ada sebahagian daripada di tempat kita berlaku perkara ini. Hak ni adalah salah. Yang mana dia sembelih katakan 5 ekor lembu. 5 ekor lembu, atas ekor lembu 7 orang. Lepas daripada dia sembelih benda cukup lepas benda sembelih 5 ekor, dia pun lapar-lapar, dia siang, dia pun topok sekaligus 5 ekor lembu. Lepas dia topok sekaligus, maksudnya letak satu tempat. Letak satu tempat. Lepas letak satu tempat, tiba-tiba dia pun bagi semula kepada 35 topok. Sebab 7 kali 5 kali 7 35. Dia pun bagi topok semula. Tujuan dia buat lagi tu adalah kerana ni bagus. Bertepatan dengan maqasidus syariah. Sebab anda sebut banyak kali, 2 kali dah sebut kan. Sebab masalah sekarang ni penggunaan maqasidus syariah diguna oleh orang awam untuk menghalalkan perkara yang jelas salah, bercanggah dengan nas.
Maqasidus syariah dia tidak boleh kalau benda tu jelas bercanggah dengan nas. Tu jadi sebut 2-3 kali. Jadi bertepatan dengan maqasidus syariah. Kerana ada adil di situ. Dokang lembu 5 ekor, bayar orang sama. Tapi kalau kita, 7 orang mau ambil lembu tu, 7 orang mau ambil lembu tu saja daging, 7 orang lembu ni saja. Jadi bermakna tidak adil di situ. Bayar orang sama. Hak ni boleh lebih sikit, dia boleh, sebab lembu kecil besar kan. Jadi kalau kita bagi sama banyak gitu, jadi nampak kita dapat praktik sikap adil. Praktik sikap adil mana lembu hak emung, hak 7 orang hak enam, ambil anu buat emung tidak layak ambil orang lain. Okey, boleh faham? Perbuatan tersebut adalah jelas salah. Salah sebab apa? Sebab apabila berlaku percampuran di antara daging korban, maka bermakna pembahagian tersebut dibahagi sama rata. Kesalahan yang pertama adalah orang yang layak menerima kadar, katakanlah lembu dia kecil sikit, maka dia layak menerima kadar ni. Tiba-tiba menerima lebih daripada kadar yang sepatutnya. Jadi dia makan benda orang lain secara batil. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia saat ni tu, lembu dia besar, sepatutnya dia dapat lebih, tiba-tiba dapat kurang, maka bermakna hak dia telah dizalimi. Okey, boleh faham? Jelas. Okey, itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah apabila berlaku percampuran, maka ketika tu berlaku benda pertukaran. Okey, boleh faham? Berlaku benda pertukaran. Jadi apabila berlaku pertukaran, maka di situ ada konsep benda. Konsep jual beli. Okey, boleh faham tak? Jual beli benda, jual beli muqabalatu ain bi ain, bertentangan benda dengan benda. Okey, boleh faham? Jadi apabila kita tak sekaligus, tiba-tiba kita benda topok semula, kita ambil saat itu, kita ambil betul-betul hak kita. Tak? Orang ambil hak kita, kita ambil orang. Maka di situ ada benda konsep jual beli. Maka perbuatan tersebut salah. Bahkan dalam mazhab Maliki, dalam kitab mazhab Maliki menyebut secara jelas apabila bercampur daging korban kita dengan daging korban orang lain, maka wajib kena sedekah habis belaka. Sebab daging korban tidak boleh dijual beli. Apabila kita cuba bahagikan juga, maka di situ ada pertukaran, ada konsep jual beli. Dalam mazhab Maliki sebut secara jelas dalam kitab dia kena sedekah habis. Baik. Cuma kalau berlaku perkara tersebut, kalau hak lepas dah kena istighfar sebab dia telah melakukan kesilapan. Hak akan datang kalau terbuat situ, kita tak buat gitulah, tiba-tiba hak nganjur, hak kepala maksudnya dok belajar ni, hak dok belajar ni buat ikut udang, campur dah sudah. Maka caranya adalah, cara dia mudah je. Cara dia bersedekah kepada seorang. Cari fakir miskin seorang ke, cari buat helah lah, sedekah, ambil sedekah belaka lah. Lepas tu hak fakir miskin tu dia bagi pula. Okey, boleh faham? Dia bagi pula. Tekan fakir miskin malah bagi, aku nak jual belaka kat aku. Tak ada masalah, hak dia. Dah kita beri dah ke dia. Okey, boleh faham. Ini benda penting yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk habis dah pengajian korban. Habis dah. Jadi habis ini untuk tengah hari ni. Cuma kita kena tengok kepada soalan sekejap kalau ada. Kita cuba jawab soalan lah pula. Kalau ada, nak check je soalan dia tak. Soalan daripada sahabat bin Saidin. Ini seorang sahabat Ana ni. Dia belajar syariah. Lepas tu dia sambung pengajian di Aceh. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata jika seorang bernazar korban dengan binatang yang tidak ada aib, kemudian masa nak korban terdapat aib baru, boleh ke nak korban dengan binatang itu? Dia kalau binatang yang telah ditakyinkan dalam nazar dia pada asalnya tidak ada aib, tiba-tiba berlaku aib, maka boleh dibuat korban dengan binatang tersebut. Sebab dia telah menentukan binatang itu dalam nazar dia. Wallahu a'lam. Maksudnya tetap dia kena korban binatang tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya tentang korban wajib. Kan perlu sedekahkan ke semuanya. Individu yang membuat korban tu boleh tak boleh ambil langsung bahagian daripada haiwan yang dikorbankan tersebut. Mohon penjelasan. Okey, soalan daripada saudara Ahmad Hadi Waqiyuddin berkenaan dengan masalah korban wajib perlu kesedekahkan ke semuanya. Maksudnya individu yang membuat korban tak boleh ambil langsung bahagian daripada haiwan yang dikorbankan tersebut. Jadi dia tidak boleh ambil bahagian dia. Jadi katakanlah 7 bahagian korban, 7 bahagian.
dia masuk sebahagian daripada korban tersebut. Maka satu bahagian hak yang diberikan kepada dia, mesti dia kena sedekah belaka. Manakala hak 6 bahagian lagi, hak yang orang lain korban, mungkin orang lain korban sunat. Jadi kalau orang lain tu korban sunat, kalau orang lain nak bagi kepada dia daripada binatang tersebut, maka tak ada masalah sebab bahagian orang lain ia tidak dikirakan wajib, dikirakan sunat. Kalau orang lain tu wajib juga, dan dia wajib juga, maka dia kena tengok dia saat itu layak tak menerima sedekah. Kalau dia layak menerima sedekah, maka tak ada masalah dia ambil sebab bukan daripada dia, daripada orang lain. Okey, kalau seekor lembu saat itu memang dia bernazar untuk berkorban seekor lembu. Hak dia saja daripada seekor lembu. Saat ni hak yang berkongsi. Hak dia saja. Maka apabila siap korban, selesai daripada korban, wajib dia kena sedekah ke semua juzuk lembu tersebut tanpa boleh ambil sedikit pun. Kena sedekah habis dici. Okey, boleh faham. Sebab itulah dalam kitab ni kata lagu mana dia kata hak tadi, hak tu jelas dia kata benda mana yajibu tasadduqu bi jami'il udhiyatil mangzurati wa nahwiha. Wajib bersedekah bi jami' dengan kesemua. Ia tidak boleh ambil sedikit. Lepas tu orang tanya pula, Allah nyaknya ke dia tak boleh makan sikit seekor lembu. Yelah nyaknya kalau kita fikir dengan perut. Kalau kita fikir dengan menggunakan perut, memang nyaknya. Sebab dah makan. Tapi kalau kita fikir dengan pahala akhirat, tak nyaknya dah. Sebab korban saat ni itu, hukum dia wajib. Yang pertama. Mung sedekah saat ni itu, hak yang mung sedekah, hak mung sebenarnya untuk mung dapat mengambil manfaat di negeri akhirat nanti. Hak tu hak mung sebenarnya. Okey, boleh faham? Dapat pahala sedekah pula. Dapat pahala korban lagi, dapat pahala sedekah lagi. Wallahu a'lam. Okey, kita ada soalan lain lagi ya. Tak ada soalan lain. Kita tengok Mi ada tak soalan? Kita tengok. Kita tengok hot live. Payah sikit. Okey, Al-Fadil Ustaz Said Zuhairi Tuan Kasmi hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Ada kebiasaan masjid lepas melih daging dia kumpul dan ambil sikit dengan keredaan peserta korban untuk masak buat makan pada petugas. Adakah ia dihukumkan upah juga? Okey, jadi setiap ada setengah daripada masjid setelah daripada selesai korban, dia pun ambil daging tapi dengan keizinan daripada peserta lah. Okey, jadi comel dah. Keizinan daripada peserta. Lepas tu dia masak. Okey, yang pertama mesti kena ambil kena ambil keizinan daripada peserta, tapi tidak boleh paksa. Sebab dia kalau beri kerana malu, kerana terpaksa, hak tu tidak boleh. Jadi kalau kita minta dengan orang sehingga orang terpaksa kena bagi, hak tu hukum dia adalah haram. Kalau kita minta dengan orang tu siapa ke kalau tak bagi, jadi ialah terpaksa kena bagi, malu dan seumpamanya, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Jadi mesti kena kerelaan daripada peserta tersebut. Okey, itu yang pertama. Lepas tu dia masak untuk bagi makan kepada orang hadas itu. Adakah dia termasuk dalam upah ataupun tidak? Okey, dia nak kata termasuk dalam upah ataupun tidak atas niat ke orang yang buat begitu. Dapat pun buat gitu. Sebab kita buat lagu tu oleh kerana dia bagi tenaga kepada kita, maka kita bagilah makanan kepada dia. Okey, tu dipanggil benda upah. Okey, boleh faham? Tapi kita bagi dah upah benda lain. Lepas tu kita bagi makanan tersebut kepada dia adalah untuk benda sedekah ataupun hadiah kepada dia. Itu tidak menjadi masalah. Jadi maksudnya masak lagu tu kita tengok kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak boleh. Kalau kosak untuk upah, dah upah makan dia membuat kerja, kita beri makan, kita upah dengan makanan. Okey, boleh faham? Okey, upah. Demo tolong buat kerja kita. Kita tak bagi upah piti, kita bagi upah makanan. Sama juga kan. Makanan bukan murah makanan. Faham? Nasi. Lepas tu ayam. Atau nasi. Lepas tu daging. Pak boleh Pak ya? Mana boleh? 4-5 ya. Nasi kadang-kadang 10 ya. Tu tak gitu? Okey, boleh faham? Jadi upah. Kalau upah tak boleh. Kalau sekiranya sedekah dibolehkan. Jadi maksudnya kita tengok kepada qasak daripada pihak penganjur. Tujuan dia buat gitu. Upah tak boleh. Kalau sedekah tidak menjadi masalah. Sebab itulah untuk mengelak benda ni berlaku adalah dengan cara kita bagi upah benda lain dulu.
Lepas tu masaklah banyak mana pun nak pergi makan. Kalau dah habis makanan, ajak kita atas. Tapi kena masak sedap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada dah. Ada. Jadi kalau tak ada, kita kena berhenti sini dululah. Sepatutnya kita berhenti pukul 11.30. Jadi oleh kerana tak ada soalan dah, jadi kita berhenti sini dulu. Terima kasih kepada pihak penganjur atas pengajian kitab Al-Yaqut An-Nafis. Sebenarnya anda kali pertama baca kitab Al-Yaqut An-Nafis ni, bab korban. Bab korban kali pertama lah. Anda pun nak kitab tak ada sebenarnya, buka PDF tu, buka hak ni pula kitab tak ada, buka PDF. Jadi alhamdulillah kita dapat selesai dah pembacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis bab korban. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada tengah hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.